السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وآله وصحبه ومن نصره واتبع موالاه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. نوينا التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع الدرجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Syukur pada Allah Ta'ala. Saya harap semua yang menonton masih dalam keadaan sihat, sejahtera, dipelihara oleh Allah Ta'ala dan hidup dalam keberkatan dan afiah daripada Allah. Syukur pada Allah Ta'ala. Tanda kita bersyukur atas nikmat kesihatan, tanda kita bersyukur atas nikmat kesejahteraan. Tandanya adalah kita gunakan salah satu kurniaan Allah untuk kembali kepada Allah. Kita guna masa yang kita ada untuk mendapat ilmu Allah Ta'ala. Kita guna kesihatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk kita menambah ilmu Allah Ta'ala. Menambah ilmu, mempelajari ilmu adalah satu tuntutan dalam Islam. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Menuntut ilmu itu adalah satu perbuatan fardu. Perbuatan fardu yang difardukan ke atas setiap individu muslim, lelaki maupun perempuan. Jadi kita gunakan masa, kita gunakan kesihatan, kita gunakan kemampuan yang kita ada, kurniaan Allah, untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Ini adalah salah satu dari faktor kita bersyukur atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi insya-Allah kita dapat berkumpul, kita dapat mendengar sedikit ilmu yang akan disampaikan, kita kongsi bersama pada petang ini berkaitan dengan Al-Quran, yang kita telah mulakan episod yang pertama semalam, dan insya-Allah hari ini merupakan episod yang kedua, dan kita akan sama-sama mendengar sedikit apa yang mampu saya kongsi dan kita dengar bersama insya-Allah. Di mana kita nak sambung yang semalam, iaitu berkaitan dengan memperbetulkan bacaan Al-Fatihah, iaitu surah Ummul Quran, ataupun banyak juga selalunya kita sebut surah apa? Surah Alhamdulillah. Surah apa? Surah Alhamdulillah. Surah Alhamdulillah. Sebab permulaannya kita sebut surah Alhamdulillah. Boleh juga lah. Yang penting kita kenal, sebut benda tu, kita tahu ini ayatnya. Okey. Kita terus kepada apa yang kita bincang semalam tentang beberapa kesalahan, beberapa kesilapan. Sebelum kita terus, kita minta pada semua yang menonton sekarang ni, yang menonton live, agar dapatlah kita kongsi-kongsi, share. Kita panjang-panjangkan Facebook tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, mungkin di kalangan pelajar-pelajar yang menonton juga. Boleh kita tekan butang share di bawah tu untuk kita kongsi dalam kita punya wall, kita punya Facebook masing-masing, ya.
supaya sikit sebanyak dapat dikongsikan kepada orang-orang yang mengikuti. Itu merupakan saham dakwah kita, pahala dakwah kita. Kita hanya tukang share je, maka kita juga dapat kongsi pahala dakwah, mudah-mudahan. Okey, boleh ya, bersedia ya? Saya akan baca dulu surah Al-Fatihah ini ya. Perhati, jadi insya-Allah mudah-mudahan akan dapatlah sikit sebanyak membetul bacaan kita ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Sekejap kita tengok Okey. Yang pertama sekali, a'udzubillah. Apa hukum kita membaca a'udzubillah minasyaitanirrajim? Ataupun kita sebut ta'awudz. Ta'awudz ataupun a'udzubillah minasyaitanirrajim ini hukumnya sunat. Dalam sembahyang pun hukumnya sunat ataupun di luar sembahyang. Ta'awudz adalah perlindungan. Kita minta Allah lindungi kita daripada syaitan yang kenerjam. Mudah-mudahan dalam bacaan Al-Quran kita akan terhindar juga daripada gangguan syaitan. Baca Quran pun boleh terganggu. Ya, banyak juga gangguan-gangguan syaitan ketika kita mulakan bacaan. Yang paling popular gangguannya, ngantukkan kita, malaskan kita. Jadi rasa letih, baru satu ayat dua ayat dah letih dah, nak sadaqallah al-azim dah. Itu antaranya. Dan a'udzubillah, bila dia bukan daripada surah Al-Quran, cuma dia bentuk doa, maka oleh kerana itu hendaklah kita ucap dengan perlahan. Kalau Fatihah kita baca kuat, a'udzubillah baca perlahan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau baca Fatihah perlahan pun, a'udzubillah pun perlahan juga. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Dan sebagainya. Okey. Semalam kita juga sentuh tentang tajuk penting dalam tajwid. Pasti siapa-siapa ustaz-ustaz yang mengajar tajwid, dia akan sentuh hal ni, iaitu tentang kesalahan. Dia sebut apa dia? Lahan. Apa dia? Lahan. Kesalahan tu adalah lahan. Istilah tajwid kita sebut lahan. Kat mana saya tulis ni? Kalau boleh nampak sini saya guna tulis Arab lah. Tulis Arabnya lahan. Lahan. Ni. Lahan ni makna kesalahan. Dia ada dua kesalahan. Satu yang besar, satu yang kecil. Dalam bahasa Arab disebut lahan jali. Ini makna jali, jelas. Kita sebut besar. Yang ni khafi. Nampak tak tulis? Ni tulisan ni. Nampak tak? Kok bawah sangat tak nampak. Jadi dia ada dua. Lahan ni ada dua, jali, khafi. Jali makna kesalahan yang jelas-jelas, ataupun kita guna istilah kesalahan besar. Ataupun khafi ni kha fa ya. Khafi kesalahan yang tersembunyi, ataupun istilah lain kita guna kesalahan kecil. Jelas, tersembunyi. Jelas, kesalahan jelas ni, contoh yang saya sebut semalam,
kesalahan kita tukar baris atas jadi baris bawah, baris depan, tukar baris lain, memang jelas semua orang nak dengar, orang tahu itu adalah kesalahan. Ataupun kita tukar huruf sin jadi sad contohnya, dan begitulah huruf ha jadi ha yang lain dan sebagainya. Kesalahan jelas. Bila kita baca Fatihah dalam sembahyang terlibat dengan kesalahan jelas, kesalahan jali, maka dikira batal sembahyang kita. Bila batal Fatihah, batal solat kita, ya. Kalau kesalahan khafi, apa contoh kesalahan khafi? Contoh kita tertinggal dengung. Patut nun sabdu kena dengung, tapi kita tak dengung. Itu dikira kesalahan yang kecil. Ataupun apa lagi kesalahan kecil? Contoh yang 4, patut baca 4 harakat, kita baca kira macam baru 3, kan? Saya yang baca kira 4, orang yang dengar kira baru 3 je ustaz. Itu kira kesalahan kecil. Yang lari 4 jadi 3, kan? Kalau macam waladdallin tu 6 harakat, kena baca 6 harakat. Tapi kalau saya baca, saya kira 6, makmum belakang kira baru 5 ustaz, orang ni pula kira baru 4 ustaz. Jadi kalaulah yang 6 jadi 5, jadi 4, itu kira kesalahan yang khafi. Kecuali kalau yang 6 harakat, kita baca 1 harakat, waladdallin, 1 harakat je, itu jelas termasuk yang ni pula jali, kesalahan yang jelas, kesalahan yang besar. Okey. Apa hukum kesalahan khafi? Kalau kita yang 4 tadi kita jadi 3, yang tak dengung tertinggal, yang dengung patut dengung kita tertinggal dengung. Apa hukum bacaan Fatihah kita? Masih sah bacaan Fatihah. Sembahyang macam mana? Sah sembahyang kita, ya. Contoh juga kesalahan kecil, sifat tu tak cukup, patut isti'la. Mana isti'la tak jumpa lagi di sini, ya. Kan? Sad contohnya ihdinas siratal mustaqim. Dia baca tak cukup tebal, tapi tebal dah. Orang dengar sad dah, tapi kurang sikit. Itu dikira kesalahan yang kecil. Batal tak sembahyang? Tak dikira batal solat, masih sah solatnya. Ya? Faham ya? Itu beza. Yang ni kita kena tahu. Kesalahan kadang-kadang ada orang dia main pukul kata, salah tak cukup sifat, tak cukup harakat, batal, dia main hukum batal. Tak. Kalau kesalahan khafi, tak batal Fatihah, tak batal solat. Kesalahan jali, batal. Sebab dia tukar huruf, tukar ni. Okey, hari ni kita nak tengok yang mana kesalahan-kesalahan yang pernah berlaku sehingga dikatakan tertukar huruf. Tertukar huruf. Okey, kita tengok daripada bismillah. Semalam kita ada berhurai. Bismillah, selalunya orang salah di bismillah ni apa dia? Selalunya, yang popularnya, yang selalunya salah adalah pada ba-nya seolah tak sebut. Macam mana? Tuan-tuan boleh dengar mikrofon Okey, contohnya orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Semillah bunyinya. Mana ba? Bi tu mana? Bis tak ada. Bunyi semillah aja. Ini kesalahan yang banyak berlaku dalam masyarakat kita, terutama bila dia nak baca Quran laju-laju. Bismillahirrahmanirrahim, bunyi semillah aja. Semillah, bi tu tak ada. Ini dah besar punya kesalahan. Termasuk kesalahan jali ni, kesalahan yang besar ni, batal solat lah kalau sebut macam tu. Ya? Okey. Hati-hati, jelaskan bunyi ba ni, jangan bagi hilang ba ni. Bis, bunyi bis. Okey. Bismillah, sin. Pada sin. Okey. Pada sin kena bagi ada angin. Angin. Tu. Kan? Kalau tak ada angin, berarti dah tukar huruf lain. Contoh kalau dia baca Bismillah, Bismillah, tak ada angin. Angin menyembur tu kan. Kalau hukum tajuk dia sebut sifat,
safir. Sin tu ada safir, ada bunyi desir tu. Kan? Kalau tak bunyi bis, angin tu tak ada, berarti tak tepat sifatnya. Bila tak tepat sifat, berarti salah bacaan. Ini salah kecil besar ni. Kalau dia sebut bismillah, tak ada angin, akan jadi ba huruf sa pula. Ni seolah bismillah, macam tu pula kan. Ba sa. Ni bunyi bismillah, tak ada angin. Jadi hati ya. Kerana sifat sofir tak ada, akan jadi sa. Kalau tepat ada angin, akan jadi sin. Bismillah. Ni bismillah, salah. Yang atas ni salah lah. Okey, faham tu dua selalu kita tengok orang baca. Okey, nak bunyi angin desir, angin tu kena ada gigi lah. Kan? Kalau tak ada gigi, tak tepat. Dia akan salah lah. Kalau orang yang dah tak ada gigi depan, terlopong gigi dia satu batang, dua batang depan tu, kan? Yang tu dia tak akan bunyi bis dengan tepat. Tu bolehlah kira uzur, dimaafkan kerana dia tak cukup alat untuk sebut bagi tepat. Gigi tak cukup, jadi tak boleh nak sebut bagi tepat. Itu dimaafkan. Walaupun salah, tapi dimaafkan. Okey. Sebab dia ada keuzuran. Bismillah. Hir-Rahman. Okey, selalunya Bismillahirrahmanirrahim. La ni panjangnya dua harakat pada kalimah Allah. Bismillahirrahman. Jangan terlalu panjang. Kalau jadi 4 harakat, 5 harakat, 6 harakat, la tu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang 2 pergi hantam jadi 6. Tu termasuk kesalahan besar pula. Okey. Bismillahirrahman. Di sini ra ni ada sabdu. Hir-Rahman. Ada juga saya dengar orang tu baca tak jadi sabdu. Melayu sebut sabdu lah, ataupun tashdid dalam bahasa Arab. Syiddah pun dia juga. Ada orang sebut syiddah. Mana syiddah tu yang ada gigi sikat ni, ni. Ni yang tanda macam tu kan. Tanda ni orang panggil tashdid, panggil sabdu, panggil itulah antaranya. Dah ada soalannya kan. Saya maaf baru masuk kelas, okey. Kalau yang penat sebut huruf tu, macam mana? Penat tak boleh. Kalau penat tu bukanlah penat penyakit, tapi penat berjalan. Contohnya dia berjalan laju nak masuk semayang, itu tak boleh, kena tenang dulu, baca bagi tepat juga. Tapi kalau penat tu lelah, penat lelah penyakit, memang dia penyakit macam tu. Asma, kan? Orang yang asma, penyakit asma contohlah. Kalau macam tu, dimaafkanlah. Dia dah berpenyakit, dimaafkan. Tapi kalau sekadar penat kerana lari nak masuk semayang, sebab tu Nabi larang, bila kamu datang solat, datanglah dalam keadaan tenang. Jangan bergegas. Semayang dalam keadaan tenang. Bila bergegas lari, Allahu Akbar, Bismillah, Alhamdulillah, Rabbil. Itu memang tak boleh. Ya, sebab Nabi larang. Datang semayang, jangan berkejar-kejar, berpenat-penat, biar datang dalam keadaan tenang. Okey, beza di antara orang yang penat kerana lari tadi ni atau penat kerana penyakit. Kalau kena penyakit, memang dia asma, memang dia lelah, tak boleh nak sebut satu ayat full malam kita dah sentuh, itu dimaafkan. Bolehlah dia sebut dengan sekadar yang dia mampu, ya. Kalau pelat, saya silap baca. Kalau pelat huruf, itu kena betulkanlah. Dia wajib kena cari guru untuk betulkan huruf yang betul. Yang mana salah, betulkan. Tapi dia memang nak betulkan, cuma dah jumpa guru kata ra bagi betul, dia tak jadi la kan. Bismillahirrahmanirrahim kan. Huruf ra jadi lam. Macam mana? Ustaz kata ra, dia la.
pelat dia macam tu, itu dimaafkan untuk dia. Tapi dia kena usaha lagi lah, usaha. Tapi tentang buat masa tu dia dimaafkan kalau pelat ya. Okey. Kita tengok pada mana lagi? Hir-Rahman. Ra ni kena ada sabdu. Kadang-kadang baca tak ada sabdu, tak ada tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Hi-Rahma. Tak boleh tu, seolah tak ada tasydid. Tasydid ni gambaran dua huruf. Kalau kita tulis Melayu pun kena tulis double R. Hirrah. Ada dua R. Tu apa ni? Tanda ada tasydid. Kalau tak ada, batal lah. Seolah dah salah baris. Termasuk dalam kesalahan jali, kesalahan besar. Batal lah, kan? Kesalahan besar. Okey. Ada lagi? Seterusnya pada hak ni. Hak. Okey, kita padam sikit Beza di antara hak dengan ha. Okey. Kedua-dua ni Melayu sebut ha je. Hak ni pun ha, hak ni pun ha. Cuma dari sudut makhrajnya berbeza kedudukan, tempat yang berlainan ya. Okey. Hak ni kita istilah orang Melayu sebut hak pedas. Sebab kata hak pedas, sebab kalau kita pedas akan terkeluar ha tu. Kalau tuan-tuan nak test macam mana hak pedas Ustaz, beli cili makan. Makan cili macam mana pedas? Pedas. Itulah betul hak Ar-Rahman ni. Okey. Kalau masih bunyi rongga yang besar, macam orang gelak. Itu ha lain. Kita sebut, Melayu sebut hak simpul. Pada Ar-Rahman dia tak guna hak simpul, dia guna hak pedas. Bismillahirrahman. Kalau tak bunyi hak pedas tu, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Salah tu. Kan? Tu jadi hak besar. Hak ataupun istilah Melayu, yang ni hak kecil, ni hak besar. Ni hak pedas, ni hak simpul. Bolehlah, itu istilah Melayu, kan? Okey. Jadi hati-hati ya pada Ar-Rahman. Samalah semua hak alhamdu pun sama. Hati-hati pada hak tu. Jangan jadi hak simpul. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ni ada dua harakat. Rahmanirrahim. Ini pun ra sabdu, tasdid, dan haknya pun hak pedas. Okey, satu lagi. Pada him ni nak panjang berapa harakat ni? Him, kita nak waqaf. Di situ hukum tajwid sebut apa dia? Iaitu hukum mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Nama hukumnya ketika kita nak waqaf. Jadi mad arid lis sukun ni secantiknya biar selaras pada setiap penghujung ayat. Kalau dia boleh baca dua harakat, sama ada 2 atau 4 ataupun 6 harakat. Ni mad arid sukun ni. Bismillahirrahmanirrahim. Itu 2 harakat. Kalau 4, Bismillahirrahmanirrahim. 4. Kalau 6, Bismillahirrahmanirrahim. 6. Boleh. Tapi kalau dah kita mula di sini 2 harakat, nanti alamin pun 2,
Ar-Rahmanir Rahim pun 2, bagi selaras. Maliki Yaumiddin pun 2, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pun 2. Selaras. Kalau sini kita dah mula 4, bagilah selaras. Sini pun 4, sini pun 4, sini pun 4, sini pun 4, dan semua Quran yang kita baca penghujung tu ma'rif sukun 4 belakang. Bagi selaras. Ini baru betul. Kan? Okey, kalau dia Sat baca 6, Sat baca 4, Sat baca 2, itu termasuk kesalahan jali ataupun khafi. Dia termasuk dalam khafi sahaja. Kesalahan khafi. Kesalahan khafi ni maksudnya tak batal lah sembahyang dia. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim 2 rakaat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hantam 6 pula dah. Maliki Yaumiddin 4, 2, Sat 4, Sat 6, Sat 2, Sat 4, Sat 6. Itu termasuk dalam khafi sahaja, ya. Taklah batal Fatihah dia, tak batal solatnya. Ya. Okey. Lagi? Ada soalan? Saya nak tanya, saya tertukar ha bulat, ha pedas. Macam mana Ustaz? Kalau dalam keadaan dia tahu itu satu kesalahan, boleh batal sembahyang dia tu. Kan? Kalau baca Fatihah lah. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, sini pun hantam ha pedas, ha besar ni. Tu salah tu, tukar huruf. Ni nama Allah Ar-Rahman. Kalau dah jadi Rahman, dah jadi makna lain dah. Kan? Rahim dah jadi lain. Salah tu. Tapi kalau dia baru duk baca merangkak-rangkak Ustaz, dia memang tak pandai lagi, baru kadang-kadang betul, kadang salah, itu dimaafkan. Tapi kena ada usaha untuk belajar. Kena betulkan. Kena cari ustaz untuk betulkan bacaan. Kalau tak ada usaha, tak apa, ustaz kata tak batal, dimaafkan, tak apalah, biarlah, sudahlah. Kita biarlah, dimaaflah. Kalau begitu sengaja biarkan dalam kesalahan, tak cari ustaz nak belajar, tak cari jalan nak betulkan, itu dosalah. Sebab awal tadi saya sebut, belajar ilmu fardu. Fardu berarti wajib. Engkau tak belajar, biar salah, biar tak tahu. Kadang-kadang ada orang macam tu. Dia kata kalau tahu dosa, kalau tak tahu buat, kalau tak tahu tapi buat salah kerana tak tahu, dimaafkan kan Ustaz kan? Ya, memang dimaafkan kalau dia tak tahu lagi. Tapi kalau kekal dalam keadaan tak tahu, kekal biar jahil, biar tak nak belajar, itu lagi dosa besar. Dosa kerana tak mau belajar ilmu agama. Talabul ilmi faridah tadi ni, kan? Okey, kita tengok lagi kat mana lagi selalu berlaku kesalahan. Ar-Rahman, hak, hati-hati ya, jangan terjadi hak simpul ni. Nir-Rahim, him belakang satu lagi. Tapi tak banyak lah, pernah saya dengar. Dia him tutup mulut tak rapat. Bismillahirrahmanirrahim, dia tak rapat mulut dia. Sedangkan huruf mim, semua mim, kita sebut mim pun kena bibir rapat. Mim, kan? Jadi semua huruf mim kena bibir kita tutup rapat, kecuali pada hukum tertentu nanti kita akan cerita. Jadi semua nak sebut mim, macam kita huruf M lah. Boleh tak sebut M tapi tak tutup mulut? M, tak jadi. Itu jadi huruf N pula, kan? Jadi M kena tutup mulut, mim kena tutup mulut. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim, tutup. Jangan Ar-Rahmanir-Rahim, tak tutup mulut, salah. Itu kira tukar huruf. Kesalahan besar tu kalau tak rapat mulut. Dan satu lagi, mim ni kadang-kadang orang pergi dengung pula. Ar-Rahmanir-Rahim, tu jadi dengung mim. Tu hati-hati. Mungkin boleh jadi termasuk dalam kesalahan yang besar. Tak boleh dengung. Ar-Rahmanir-Rahim, putus suara kita terus. Jangan dah tutup jadi panjang lagi, ada suara tak habis lagi. Ar-Rahmanir-Rahim, tu ada dengung, salah tu. Selesai kita bismillah tu seringkasnya lah, ya. Kalau ada soalan boleh ajukan soalan, type dalam Facebook
Abang Habib Najmuddin Al-Khirid, ataupun satu lagi dalam Facebook saya pun masih live. Kita ada 2 saluran channel. Saya Ustaz Haji Azan bin Man, ya. Ya, terima kasih yang hadir kelas. Ahlan wa sahlan. Yang baru masuk, alhamdulillah kita pun baru mula aje. Jadi kalau boleh share pada kawan-kawan yang lain, masuk copy link, hantar dalam WhatsApp ataupun kawan-kawan dalam grup Instagram ataupun dalam grup Messenger, Twitter. Kita manfaatkan saluran-saluran yang kita ada, kerana itulah saluran dakwah kita masa kini, yang mana kalau kita tak guna jalan-jalan yang baik, nescaya saluran tu akan dipenuhi dengan saluran yang tak baik. Kan, kita tak nak penuhkan saluran yang ada, teknologi yang ada, kita penuhkan kepada saluran yang tak baik. Kita tak mahu itu, ya. Kita manfaatkan kepada tempat yang baik. Mohon terangkan cara bacaan Al-Fatihah ketika solat Zuhur dan Asar. Perlu ke sampai bergetar kotak suara, atau cukup sekadar bacaan keluar bibir je? Maaf kalau soalan tak jelas. Okey, saya faham. Fatihah sebenarnya nak baca dalam bacaan kuat pun macam tu lah juga. Baca dalam keadaan perlahan seperti baca waktu Zuhur Asar pun macam tu lah juga. Cuma kuat suara dengan perlahan suara je. Kan? Tajwidnya, dengungnya, haknya tak boleh hak pedas, tak boleh hak simpul, sama. Sama aje. Contoh saya baca perlahan lah, untuk baca, contoh baca Zuhur ke Asar kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Masih dengar kan? Masih boleh dibetulkan tajwidnya. Walaupun taklah lagu tak lagu tu hal lain. Jadi kadang-kadang orang ni punyalah nak betulkan dia punya lagu je, tapi tajwid tunggang langgang. Tak boleh. Dalam bacaan Al-Quran ni, mana dulu yang patut kita betulkan? Mana dulu yang patut kita betulkan? Yang paling penting lah, saya kata ranking yang pertama sekali, yang paling penting adalah makhraj huruf. Sebutan huruf tu, yang saya kata jangan bagi jadi hak pedas, jangan jadi hak simpul lah. Itu bab berkaitan makhraj. Yang tu paling penting. Salah yang tu memang termasuk dalam kesalahan jari besar. Kalau salah makhraj, salah yang jelas, yang besar. Ya. Tu. Yang kedua, ada tajuk sifat huruf. Tadi makhraj huruf. Tajuk yang kedua, sifat huruf. Itu penting juga. Itu yang menentukan tebal, nipis, ada angin, tak ada angin. Itu semua sifat. Ya. Yang ketiga juga penting, iaitu tentang tajwid, nak dengung tak dengung, panjang berapa harakat, nun mati jumpa ni izhar ke ataupun idgham ke dan sebagainya. Bab dengung tak dengung, yang tu kebanyakannya terlibat dengan kesalahan kecil. Kebanyakannya, ada juga terlibat dengan kesalahan besar. Tapi bab makhraj, nak sebut huruf kha kat mana, kat sini ke, kat sini ke, kat ra, macam mana sebutnya, makhraj tu tajuk yang paling penting. Salah yang tu akan salah huruf. Sifat, ada yang terlibat dengan kesalahan besar, ada terlibat kesalahan kecil. Dengung tak dengung juga terlibat dengan kesalahan besar maupun ada kesalahan kecil. Ya. Okey, kita tengok pada ayat yang pertama. Yang kedua, semalam kita sebut mana yang pertama. Bagi kita mazhab Syafi'i mengambil hukum bilangan huruf yang ditentukan oleh ulama Kufi. Ulama Kufi, Imam Syafi'i ambil hukum yang ditentukan oleh ulama Quran bab kiraan huruf, kiraan ayat. Mazhab Kufi, dia mengira Bismillahirrahmanirrahim sudah satu ayat. Ya. Sekarang ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, kita tengok Alhamdulillah. Hak ni kita dah bincang tadi. Satu lagi A ni. A di awal ni. Kenapa A di awal? Apa masalahnya? Kadang-kadang tak bunyi, kan? Kadang-kadang tak bunyi, kan? Kadang-kadang bunyi Alhamdulillah. Macam mana? Tadi Bismillah kita sebut, ada yang menghilangkan ba ni, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Dah salah tu. Salah dah. Mai ke Alhamdulillah pun hilang A pula. Ni A ni hilang pula. Alhamdulillahirabbil alamin, kan?
Bunyi alhamdulillah, A-nya mana? Salah tu. Alhamdulillah, bunyi hamdulillah aja. Dua huruf hilang, A dan lam mati. Dua huruf hilang tu, kesalahannya besar ni. Boleh batal Fatihah, boleh batal sembahyang dia, ya. Dipastikan jelas-jelas alhamdulillah. Haknya kita sebut tadi jangan jadi hak simpul, mesti hak pedas. Hamdu. Okey, selalu ni tak jaranglah orang pi salah pada du ni kan. Bab dal ni senang. Lillahi rabbil alamin. Lillah pun dua harakat. Okey. Banyak orang tanya saya, kenapa? Tadi kat mana jap? Kita cari ruang yang boleh tulis. Okey, pada ni ya. Kadang-kadang dia tengok pada tulisan Al-Quran. Sini boleh nampak? Okey, dia tulis Allah. Lafzul jalalah dalam Al-Quran meresam Osmani, dia takkan tulis macam tu. Dia tak buat tanda balik atas macam ni. Dia habis tu dia buat tanda macam mana? Dia taruh tanda semitnya tu. Okey. Yang mana betul, yang mana salah? Dari sudut kaedah resam Osmani, yang ni lah betul, yang ni salah. Sebab tu kadang-kadang kita beli Al-Quran cetakan yang bukan resam Osmani, dia akan tulis macam ni. Kenapa ulama ni perbincangan ni dalam tajuk ilmu apa? Ilmu dhab dia sebut. Ad-dhabtu. Ad-dhabtu ni nak menentukan baris tu nak buh macam mana, nun tu nak taruh titik kat mana, ta nak taruh titik macam mana, ya macam mana dan sebagainya. Ini ulama ad-dhab, berkaitan dengan tulisan Al-Quran. Dhab. Kenapa ulama dhab kata jangan buat tandanya macam ni? Walaupun kita kata buat tanda macam ni senang, kita faham baca dua harakat. Ni kalau tulis tanda macam ni, kita ingat satu harakat, Bismillahirrahman. Kan? Tak. Yang ni sebab nak elak daripada satu perkataan yang tak allata. Okey. Allata. Dia buat Allah. Kita tak nak, ni hampir-hampir nak bunyi macam ni juga tulisannya. Tak nak bagi sama dengan Lat. Lat ni apa? Makna nama berhala, berhala Lata, Lat dan Uzza. Jadi ulama nak bagi beza. Ni nama berhala, tulis macam ni. Nama Allah pun nak tulis macam tu. Tak mau. Maka dia bezakan dari sudut tulisan tu. Tapi dari sudut bacaan tetap kena panjang dua harakat. Dari sudut bacaan tetap kena panjang dua harakat. Ya. Saya rasa buat hari ni kita sampai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb kena tebal ra. Ni bab sifat. Sifat tu nak tebalkan nipis. Ni bab sifat. Kalau salah patut tebal, dia baca nipis, itu termasuk kesalahan yang kecil. Taklah terlibat dengan batal. Ada macam rabbil. Okey dah tu. Kan? Tapi tak tepat, cuma taklah salah besar. Dan alamin, hati-hati huruf ain. Ain betul-betul dikerengkung tengah-tengah. Tempat kita kena cekik. Kan? Kalau orang cekik, kita akan terkeluar huruf ain tu. Rabbil jangan rabbil alamin. Oh, maknanya beza jauh tu. Bila tukar huruf, makna dia lari. Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Kalau baca Rabbil alamin dengan bunyi hamzah lah pula tau ni. Kan macam huruf hamzah. Rabbil alamin. Alamin orang yang sakit kan. Lain pula maknanya. Jadi itulah dua ayat yang kita hurai secara detail hari ni berkaitan dengan kebanyakan orang awam melakukan kesilapan, kesalahan pada bacaan Al-Quran surah Fatihah, ya. Kita pentingkan dan tekankan sangat surah Fatihah kerana dia merupakan rukun dalam solat kita. Salah pada rukun, maka salahlah solat kita, batallah solat kita, ya. Jadi saya rasa sekadar itu. Ataupun ada soalan lagi ke? Itu je kan.
Tak ada apa-apa lagi, insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian kelas Al-Quran kita minggu hadapan hari Rabu dan Khamis, ya, hari Rabu Khamis. Dan besok jangan lupa jam yang sama pukul 3 bersama dengan Habib Najmuddin Al-Khirid, kuliah sirah, tak salah saya, kuliah sirah pada jam yang sama esok, ya. Ikutlah di Facebook Habib Najmuddin besok, ya. Jadi itu saja mungkin kesilapan, kesalahan, itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan yang bermanfaat, yang baik itu dapatlah jadikan ilmu panduan untuk kita, dan itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih pada semua yang menonton.